Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazakallah khair pada ustaz tadi sebagai mukadimah, juga para pimpinan masjid, nazir, timbalan nazir, seluruh jawatan kuasa, seluruh pimpinan pegawai, imam, bilal, ustaz-ustaz, noja, dan barisan jemaah Masjid Al-Hasanah Sanah Bangi. Alhamdulillah ramai pagi ni. Dan pertama kali saya ada datang ke sini, tapi pertama kali saya datang ke masjid ni dan terkejutlah. Subuh dah sampai terkeluar pintu. Jadi ya, benda ni jarang berlaku. Ramai, tak 200 orang ada. Alhamdulillah. Ada juga golongan-golongan muda saya nampak. Tuan-tuan, ni rumah Allah. Allah pilih siapa nak duduk dalam ni. Kita ada rumah kita pun belum tentu kita bagi semua orang masuk. Kita pilih orang masuk rumah kita. Istana Allah, Malikin Nas, raja manusia ni istana. Pasal raja layaknya istana. Istana Allah ada banyak, pintu sentiasa terbuka. Tak perlu bayar apa-apa, termasuk Masjidil Haram pun. Tetapi orang susah nak sampai tempat ni. Ada tempat yang manusia perlu bayar untuk masuk. Ada parking fees, ada yuran tertentu, ada kos untuk pergi. Orang boleh pergi. Tetapi tempat yang percuma macam ni tak boleh pergi. Susah. Bukan semua orang. Di kala ini malaikat mencari-cari siapa yang duduk di dalam majlis ilmu, mendoakan turun pada mereka sakinah. Itu malaikat yang memberi rahmat dan sebagainya. Bagaimana malaikat yang duduk melabuhkan sayap, duduk bersama-sama, Allah sebut nama kita di sisi, pada malaikat di sisinya. Kira pahala kita datang tadi, niat itikaf lagi, dengar kuliah lagi. Sebab tu bila azan hayya 'alas solah, kita kena jawab. Dan jawapan kita la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya upaya melainkan izin Allah Ta'ala. Bagi siapa yang berupaya datang atas izin Allah, dan siapa yang tak dapat datang juga atas izin Allah Ta'ala. Dia tak diberi izin untuk datang, diberi izin untuk datang. Syukur dulu nikmat boleh hadir. Nikmat boleh hadir. Sebab tu Allah Ta'ala dia seru azan, dia tak pakai kertas. Kita ada banyak jemputan dalam dunia ini. Dia bagi surat, orang bagi kad, orang bagi SMS, orang hantar WhatsApp, orang hantar macam-macam bentuk pesanan jemputan. Hari ni kalau orang nak jemput kita kahwin pula. Orang nak jemput kenduri kahwin, orang bagi macam-macam. Tak cukup dengan kad, bagi dengan email, dengan WhatsApp, macam-macam. Tapi semua tu apa kita boleh buat? Kita boleh buang. Kalau kita dapat kertas jemputan, kita boleh konyok, kita boleh buang. Kalau handphone bunyi, kita boleh padam. Kalau jam, kita boleh baling, bising jam. Kalau SMS, kita boleh tutup. Apa saja bentuk kiriman, jemputan, kita boleh buang. Tetapi kalau mak panggil, isteri panggil, bapa panggil, boleh kita buang? Tak boleh. Kita mesti kena jawab. Kurang-kurang jawab salam, ataupun cakap kejap lagi, ataupun sahut apa-apa. Pasal yang panggil itu makhluk. Dan Allah Ta'ala letak azan di masjid rumah dia. Tak boleh rakaman, dan bukan pakai kertas untuk jemput kita semayang. Allah kirim suara berbentuk makhluk menjemput kita datang. Sebab itu kita kena jawab. Jadi kena jawab. Dan bergema 5 kali sehari.
Apa kita nak jawab dengan Allah Ta'ala? Kerana sampai kat telinga kita kalimat itu. Yang panggil itu manusia, mewakili Allah Ta'ala. Sebab tu azan datang dalam bentuk mimpi. Pada sahabat, 2 sahabat mimpi kalimat ini. Masuk hayal as-salah, hayal al-falah. Sebab tu azan dia bertanggungjawab nanti. Satu orang buta, tuan-tuan pun tahu cerita ni. Jumpa Nabi SAW, biasa pergi masjid ada orang pimpin. Kali ni dah tak ada orang pimpin dia, orang buta. Tak ada orang pimpin. Ya Rasulullah, boleh tak aku semayang rumah, pasal aku dah tak ada orang nak bawa aku pergi masjid. Tak nampak. Nabi cakap tak apa. Dan jalan 2-3 tapak, Nabi patah balik. Jap, kau boleh dengar tak azan tu? Boleh. Kalau boleh dengar, kau kena pergi. Orang buta. Sebab tu nikmat terbesar anda kita dapat duduk dalam ni. Kita pun tuan-tuan kadang-kadang ada weakness juga. Tak sesempurna mana. Pasal kadang-kadang kita pun kadang-kadang adalah culas juga. Dan datang 3-4 waktu, 2 waktu lebuh. Dan datang 2 waktu, 3 waktu hilang. Kadang-kadang satu hari tak dapat 1 waktu pun. Kadang-kadang penuh sehari macam tu. Ini pun orang biasalah. Tapi kurang-kurang dapat juga datang. Kita doakan rakan-rakan kita yang lain pun datang ke rumah Allah Ta'ala. Mahal. Iman ni mahal. Sebab itu hari ni Nabi dah tak ada. Ada 124,000 Nabi, tak ada seorang pun dah. Masa mereka ada juga yang tak ikut. Masa mereka ada juga tak ikut. Nabi Muhammad SAW sendiri, anak beranak dia ada yang tak ikut. Pakcik tak ikut. Nabi Nuh AS 950 tahun dakwah, dapat berapa orang? Dalam 80 orang, 90 orang. Setahun seorang ke? Tak sampai setahun seorang. Nisbah 10 tahun seorang. Nabi Nuh. Dan yang tak ikut antaranya anak sendiri pun. Anak sendiri. Itu Nabi Nuh. Ada Nabi yang 2 orang je ikut. Ada Nabi seorang pun tak ikut. Masuk syurga, dia dengan pedang dia je masuk. Adakah Nabi ni semua gagal? Dia dah buat kerja dia. Kita setahun dapat tambah seorang pun alhamdulillah lah. Don't target about figure yang besar-besar. Dapat tarik seorang, alhamdulillah. Setahun. Wah, sikitnya, sikit. Ada Nabi tak ada orang ikut pun, ada mukjizat lagi. Pasal mahal iman, mahal. Kalau dapat setahun 10 orang lagi, alhamdulillah. Tapi masjid ni saya sure lagi ramai, tiap-tiap tahun boleh tambah. Dengan kapasiti besar, dengan program tadi Ustaz sebut macam-macam program. Rasa nak pindah sini. Program budak-budak lagi dan sebagainya. Baik, itu mukadimah lah. Dan saya Syazwan Jaafar, berasal daripada Segambut. Pernah keturunan ada orang Perak lah. Saya pun pernah sekolah di Perak. Orang ada yuk kat sini, nanti boleh sembang. Tugas di Masjid Qutubi Segambut. Juga 2 tempat saya tugas, Masjid Surau ada, masjid pun ada. Saya pendakwah bebas. Selain tu seorang peniaga jugalah, usahawan kecil-kecilan. Alhamdulillah berkeluarga. Sekarang pun masih menuntut lagi part time di UPSI. Sambung. Tak tahulah larat habis ke tak larat habis. Baik tuan-tuan, tak mau buang masa. Biasa saya, antara tugas saya ialah membantu pesakit psikiatri, sakit mental. Biasa saya kalau pergi mana-mana, mukadimah saya akan bawa tentang sakit jiwa ni. Pasal dah teruk sangat sekarang ni. Dia ada more than 300 type of mental illness. Cakap Mas Salih pula tiba-tiba. Lebih 300 jenis, daripada kanak-kanak sampai dewasa. Semalam saya dah satu tempat saya cerita. Tapi malam okey lah. Kalau pergi pagi ni kan pening orang. Ada anxiety, ada obsessive compulsive disorder, dyslexia, macam-macam nama, autism. Tapi yang banyak orang kena ni anxiety dengan OCD, was-was melampau.
apalah, itu jemputan ataupun ada rezeki lain kita cerita tu pagi. Kita nak cerita apa yang kita boleh ambil manfaat waktu pagi ya. Baik, banyak amalan Nabi SAW di pagi hari, antaranya masyhur zikir-zikir. Kita pun tahu ada zikir pagi dan petang Nabi SAW, kita tahu. Tetapi ada satu amalan yang famous dan biasa kita dengar, tapi kita tak berapa nak buat, pasal kita tak tahu detail manfaat dan apa sebab nak buat ni. Jadi kita banyak tak buat. Iaitu solat duha. Semua orang pernah dengar solat duha, tapi tak berapa rajin nak buat, pasal dia ya sunat, tapi entahlah. Ada yang tahu pun, yang dia dalam kepala dia solat ni solat tambah duit. Ya ke tambah duit? Dia bantai solat duha tak tahu berapa rakaat, lalas solat zuhur pun lebuh. Ada. Dia buat banyak-banyak rakaat, dia target untuk dapat. Dia ingat cucuk ATM dapatlah keluar 5,000 macam tu. Siapa nak bagi, mana maunya. Betul ke dia ni solat tambah rezeki? Kita kena tengok lah. Kena betul-betul clear betul benda ni. Sebenarnya solat duha ada 4 manfaat besar, yang tuan-tuan kalau lepas ni dengar, insya-Allah akan buat. Akan buat. Jadi yang pertama kita tengok dari segi hukum. Apa hukum solat duha ni? Jumhur ulama sepakat mengatakan bahawa dia sunat muakkad. Sunat muakkad ni sunat yang sangat dituntut lah. Sunat besar, sunat utama, dan afdal dilakukan sering ataupun selalu. Setiap hari pun okey. Berdasarkan hadis, ada 2 hadis. Yang pertama hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya dia bercerita, kekasihku Nabi SAW mewasiatkan kepadaku 3 hal yang aku tidak akan tinggalkannya sampai aku mati kelak. Iaitu puasa 3 hari pada setiap bulan, kemudian 2 rakaat duha, dan witir sebelum tidur. Yang ni dipesan oleh Nabi SAW, riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah tak tinggal benda ni, wasiat ini. 3 hari puasa sebulan, 2 rakaat solat duha, dan sebelum tidur buat witir. Rupanya bukan kepada dia seorang je, Abu Darda pun dapat hadis yang sama, pesanan yang sama. Sama bunyi hadis tu. Kata Abu Darda, Nabi SAW telah mewasiatkan 3 hal kepadaku yang aku tidak akan pernah tinggalkan selama aku masih hidup. Dia bukan wajib, tetapi sahabat Nabi ni tahulah benda sunat pun macam wajib kat dia. Yang tadi sama dengan Abu Hurairah tadi, dia tak pernah tinggal benda ni seumur hidup, iaitu puasa 3 hari setiap bulan, solat duha dan tidak tidur hingga mengerjakan solat witir. Riwayat Muslim. Jadi 2 hadis ni menjadi sandaran yang kuat kepada ulama untuk mengatakan bahawasanya ianya sunat muakkad. Walaupun pesanan kepada seorang 2 orang, tetapi penegasan itu menunjukkan bahawasanya ianya sunat muakkad. Baik, Abu Darda, Abu Hurairah, 3 hari puasa sebulan ni, puasa apa ni? Majoriti kata tu puasa hari putih tu, 13, 14, 15, tengah bulan penuh. Ada yang kata tak kisahlah puasa apa pun, janji dalam sebulan tu 3 hari, Senin Khamis ke apa ke. Jadi duha 2 rakaat minimum. Witir tak disebut pula berapa. Witir paling kurang berapa tuan-tuan? 3 hampir tepat, 1 paling kurang. Sungguhnya Allah itu witr, dan dia suka cintai ganjil. 1, 3, 5, 7. Tapi pernah ke buat 1? Saya pernah buat 1, malas ni pasal. Sesekali kena try juga, pasal tak pernah buat, takut nanti terkejut buat. Jadi bagus sekali 3 lah. Macam kita solat tarawih tu, kita buat 2, lepas tu kita buat 1 lah. Yang 2 tu witir ke tak tu? Dah bagi salam tu. Witir ganjil.
Kita niat apa? Rakaat ni kesalasan. Salasan lepas tu bagi salam, dah putuslah solat tu. Lepas tu afdal sebenarnya witir ni 3 tu kan. 1 salam, baca solat maghrib tanpa tahiyat awal. Tapi tak apalah. Tak apa pasal Nabi. Ada juga buat 2, lepas tu campur 1. Jadi tak ada masalah benda tu. Tapi kita nak cerita 1 tunggal tu pun boleh jadi witir. Sebab bila kita niat yang hujung tu, yang ketiga tu kan kita niat saja aku solat witir 1 rakaat. Sebelum tu kan dah bagi salam, dah habis dah sembahyang tadi dah. Jadi 1 boleh, 3 boleh. Malam-malam pun buatlah 1. Tapi kedekut benar lah kita rasa. Amboi 1 duduk pula tu. Tak jadi. Boleh buat 3, buat 3. Baik, tu witir punya cerita lah. Di dalam ini tersebut duha. Jadi duha ni apa sebenarnya duha ni? Bahasa ringkas duha ni pagi lah. Pagi dalam bahasa Arab tu senang nak bagi faham. Pagi. Cuma Melayu kita punya pagi dengan Arab ni beza. 12 jam tambah Melayu punya pagi. Kita punya pagi pukul 1 pagi pun pagi, 3 pagi pun pagi, 5 pagi pun pagi, 7 pagi pun pagi, 9 pagi, 10 pagi, 11 pagi, silat-silat 12 pun pagi juga. Tu tak bangun-bangun tu. 12 jam hampir kita punya pagi. Sedangkan 1, 2, 3 pagi sampai fajar tu dalam Islam apa? Malam. Masih malam. Malam dibahagi kepada 3. 1/3 awal, 1/3 tengah, 1/3 akhir. Sebab itu kita baca surah Al-Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai fajar. Malam itu sampai fajar. Malam. Sampai subuh tu malam. Malam. Tapi kita sebut pagi, tapi nak tukar ke ustaz, tak payah tukarlah. Terma bahasa saja. Kita faham tu. Tapi dalam Islam tu malam. Pagi bila? Subuh ni fajar sampai isyraq syuruk tu masih belum pagi lagi tu. Lepas syuruk 10 minit itu waktu duha. Mana jam tu? 7 berapa ini? Lebih kurang 7-5 minit macam tu lah. 7-10 macam tu. Lebihkan 10 minit 7 suku lah. Pasal syuruk ni waktu tu dia tengah isyraq, tengah naik matahari tu. Dia ada waktu larangan kita solat sunat. Lepas subuh ni sampailah syuruk, lebihkan 10 minit. Jangan ngam-ngam syuruk tu. Dia tengah naik, lepaskan 10 minit. Maka dia jadi lebih kurang 7 suku lah. Dia sejam lepas subuh tu. Lebih kurang lah anggaran dia. Kita kena tengok jam. Itu katalah 7 suku sampai 10 minit. Nak selamat setengah jam sebelum zuhur. Itu waktu duha. Itu waktu duha. Dan ini boleh solat sunat dah waktu ni. 10 minit lepas syuruk, setengah jam sebelum zuhur. Panjang kat tu. Ni waktu duha. Islam yang malam-malam tu disebut malam. 1/3 awal malam bila? 9 sampai pukul 12. Yang kita duk buat sembahyang isyak, duk ngaji Quran, buat tadarus, dengar kuliah 9 sampai pukul 12 tu maksimum lah habis nak sembahyang isyak pun. Ada orang dia tak sembahyang isyak time ni. Dia saja tidur pukul 4 pagi pun sembahyang isyak. Sah tak sah? Sah. Saja lewat. Hukum boleh jadi dosa. Kelain kalau dia memang pengsan, dia tidur betul. Dia memang dia tak sedar, tapi sengaja dia atur. Pasal saya ada kawan dulu, dia saja atur. Dia balik-balik dia tak nak semayang. Dia tidur, dia nanti bangun pukul 3-4 pagi. Kalau bangun lah. Tapi ini tak cantik. Pasal isyak Nabi 12 ke bawah. Memang Nabi suka isyak ni kalau boleh dilewatkan sikit. Pasal dia ada bagi tazkirah apa semua. Tapi lewat-lewat tu tara sampai pukul 12 lah. Bukan pukul 4 pagi. Sah tapi hukum dah melewatkan. Okey, 9 sampai 12 1/3 awal. 12 sampai 3 pagi 1/3 tengah malam. Masa 1/3 tengah malam ni buat apa tuan-tuan? Tidurlah, apa lagi. Inilah time tidur. 1/3 akhir malam 3 sampai 6 sampai subuh. Ini yang akhir malam yang mahal ni.
Orang nak buat tahajud ke apa yang kita sahur sebelum sahur tu, 3, 4, 5 pagi tu, ini sangat-sangat ngantuk ni. Sangat-sangat ngantuk. Ni 1/3 akhir malam. Tapi kita sebut pagi pun tak apa, bagi kita punya bahasa lah, tak ada masalah tu. Baik, dah tahu dah waktu duha tu bila? 10 minit selepas syuruk, setengah jam sebelum zuhur. Dah. Okey. 4 benefit utama. Ni pun ada masalah juga. Masa dulu saya buat assignment dulu, masa belajar, tok guru saya cakap, adakah terbatal iman seseorang apabila dia beramal untuk mengejar pahala? Ni memang pasal ada pandangan yang kata kalau kita beramal ni nak masuk syurga, nak dapat pahala ni macam tak ikhlas Tak ada. Yang cakap pahala ni Nabi, takkan Nabi silap. Pasal apa Nabi cakap? Pasal Allah Ta'ala cakap benefit, pasal nak kita kejar lah. Yang cakap tu Rasul. Tak ada pula sahabat tutup mulut Nabi, ya Rasulullah, diam, nanti aku beramal takut apa yang kau sebut ni. Itu galakan. Syurga memang disuruh. Nabi cakap nak minta syurga, minta Firdaus. Nabi tak cakap jangan minta syurga lah, tak ikhlas hampa ni. Jangan macam tu. Semua manfaat Rasul cerita. Dan kenapa Nabi cerita? Saja nak bagi dia jadi penglipu lara kan? Tak lah. Pasal nak kita amal dan buat lah. Dan sahabat-sahabat pun beramal. Semua amalan kita buat, tuan-tuan, hujung kita nak pergi mana? Saya nak tanya, penghujung manusia ni mana? Syurga kan? Syurga. Lepas syurga kita tak ada apa dah. Itulah maksimum. Ataupun neraka. Jadi kita minta situ, tak ada masalah minta. Tuhan sebutkan kenikmatan syurga pasal apa? Pasal nak kita kejar lah. Dia bagi rumah. Siapa bina masjid, dia akan bina satu istana dekat syurga. Kenapa Tuhan cerita manfaat ni? Saja-saja sembang macam tu je. Tak, untuk kita kejar. Untuk kita kejar. Dan tak terganggu keikhlasan dengan mengejar manfaat yang Allah dan Nabi sendiri suruh kejar. Ma sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan dan mengharapkan pahala, wahtisaban, mengharapkan ganjaran, maka dihapuskan dosa yang telah lalu. Siapa tak nak pahala, dosa tak hapus. Siapa kena mengharap ganjaran. Tu sedikit perselisihan faham sajalah. Dia nak sucikan hati dia bersih betul-betul, dia tak mau pasal nak syurga, tapi kadang-kadang boleh keliru, tak keliru ke orang lah. Tu saja, tak ada masalah. Matlamat dia tetap sama, cuma dia punya kaedah nak bersih hati mungkin. Wallahu alam. Baik, pertama manfaat dia apa? Hadis daripada Abu Zar, Nabi SAW bersabda yang bermaksud bagi masing-masing tubuh anggota manusia ada ruas-ruas sendi yang perlu diberi sedekah setiap pagi hari. Dengar. Setiap tahmid Alhamdulillah sedekah. Setiap tahmid Alhamdulillah sedekah. Setiap tahlil La ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Suruh orang buat baik pun sedekah, suruh orang tinggal benda jahat pun sedekah. Namun Nabi cakap apa? Semua ini boleh diganti dengan 2 rakaat solat duha. Nabi kata dalam riwayat lain, ini hadis daripada Muslim, ada daripada Abu Daud, dia katakan dalam tubuh manusia ni ada 360 sendi. Banyak tuan-tuan. Daripada kepala sampai ujung kaki. Ni betul lah ni, kat jari kita satu ni pun dah ada berapa dah? 5 dah. Sendi ni yang pelipat-pelipat ni lah, lipat ni. Tangan saja tak tahu ada berapa, dan dalam tak nampak ni lagi. Ni daripada ujung kepala sampai ujung kaki 360 kata Nabi. Tak percaya cuba kira. Tapi kita mengiman Rasul tanpa kita nak dia sahih, kita terima lah. Kita tanya doktor-doktor tulang apa semua, ya, mereka belajar benda ni. 360 ruas sendi ada tuan-tuan. Pagi-pagi Nabi cakap kena bagi sedekah. Rupanya kena bagi sedekah sendi ni. Macam mana nak sedekah? Nabi cakap tahmid, tahlil, tasbih, takbir, semua sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, itu sedekah. Yang kita baca lepas semayang tadi tu khusus untuk lepas semayang.
Tapi untuk bagi sedekah kat badan ni bila? Tak buat. Tak biasa buat. Nabi cakap suruh orang buat benda baik pun sedekah, suruh orang tinggal maksiat pun sedekah. Tapi Nabi cakap semua ni boleh cover dengan 2 rakaat solat duha. Oh, jadi kita pun akikah rupanya untuk tebus anak cucu lahir. Kita sedekah kepada Allah tanda syukur. Sat lagi tak lama lagi korban untuk syukur diri kita sendiri. Rupanya sendi ni ada, kita kena bagi sedekah tiap-tiap pagi. Wah, ini baru tahu. Bukan duit RM7 ke apa, duit zakat fitrah tu tak. Rupanya zikir ataupun solat duha. Solat duha. Jadi tuan-tuan perempuan, akak-akak belakang, apalah salah kiranya lepas kita solat duha kita cadar tangan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku baru sedekah 360 sendi aku. Kau tolonglah ya Allah, lutut aku ni tak tahu berapa minggu dah sakit. Kaki aku ni, pinggang aku nak beribadat kepada Engkau ya Allah. Tolonglah bagi baik. Pasal kita baru sedekah 360 sendi semua ni. Tapi tuan-tuan perempuan janganlah panggil solat ni solat gaut pula. Ni solat ni ustaz gemuk mari mana tak tahu, dia pergi cerita ada solat baru pula, solat sakit lutut pula. Sudah naya saya, Jaiz mai tangkap saya nanti. Ustaz merepek apa ni, dia solat sakit, usolli sunatan gaut pula dia. Tak, solat ni bukan solat sakit tulang. Solat ni solat sedekah sendi, solat duha. Kan kita afdal berdoa selepas kita sedekah, selepas kita lakukan solat. Dan solat itu pula solat yang kita dah sedekah sendi kita. Jadi kita just try doa untuk manfaat sendi-sendi kita, tak ada masalah. Kalau okey, alhamdulillah, belanja saya sate lah. Kalau tak okey, jangan marah saya, ikhtiar saya, cuba saja. Baik, itu satu. Apa dia? Solat duha ni solat sedekah sendi 360. Nah, cuba buat. Yang kedua, manfaat kedua, ini baru yang cukupkan rezeki ni. Daripada hadis Nu'aim bin Hammar, dia bercerita, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, wahai anak Adam. Ni hadis qudsi. Jadi wahai anak Adam, janganlah engkau lemah untuk mengerjakan 4 rakaat solat di awal siang, di duha. Nescaya aku akan memberikan kecukupan kepadamu hingga akhir siang, sampai petang. Riwayat Tirmizi. Jadi hadis ni kata apa? Allah berfirman, wahai anak Adam, jangan tinggal solat duha 4 rakaat. Ni 4 rakaat. Kawan yang tadi nak 5,000 cucuk ATM tadi, dia buat 2 je. Dah lah satu, buat 2 je, zuhur tak semayang, lagi jenuh. Dia kena buat 4. Baru Allah Ta'ala cukupkan keperluan sampai petang, pagi sampai petang. Ni nak kena faham betul-betul. 4 rakaat ni nak buat macam mana, sekaligus ke? Buat asing-asing 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat. Macam solat tarawih tu, mesti berturut-turut ke? Tak semesti. Nak buat satu pukul 8, satu lagi pukul 10 boleh. Nak buat terus pun boleh, lepas bagi salam bangun buat rakaat yang kedua. Ataupun buat satu pukul 7.30, satu lagi pukul 11.30 boleh juga. Ikut kesesuaian, ikut mudah kita. Kalau kita tak ada apa-apa ni, buat sekali lah, lepas bagi salam bangun. Kan leka-leka tak buat terus. Boleh tak ustaz, saya nak sembahyang 4 terus macam sembahyang zuhur? Ada riwayat kata Nabi SAW pernah dilihat sembahyang sunat macam sembahyang zuhur tu. Tapi tu hadis dia jatuh nombor 2, nombor 3 lah. Pasal Nabi suruh solat sunat tu 2 rakaat. Hadis yang dia suruh dengan hadis yang orang nampak dia buat, yang disuruh duduk nombor 1. Pasal yang disuruh pasti dia nak kita buat macam tu. Yang orang nampak dia buat tu, kita letak nombor 2, nombor 3 lah. Dan kita pun tak biasa buat solat sunat ni macam solat zuhur. Kita dah biasa buat 2 rakaat, kita bagi salam, kita sambung lagi 2 rakaat. Niat macam mana? Usolli sunatan duha rakaatain.
lillahi ta'ala. Dah, saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tu. Bacaan apa? Apa pun tak apa. Tak ada spesifik. Macam solat sunat sebelum subuh ada. Sunat dia dibaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Tapi buat duha ni tak ada cerita sangat. Tak apa lah, nak ambil ayat tu pun boleh, ayat lain pun tak apa. Tak ada masalah. Baik, buat 4 Allah Ta'ala cukupkan keperluan. Cukupkan keperluan ni nak kena faham. Bukan mesti ada 10,000 bawah tudung saji. Cukup keperluan ni cukup-cukup. Keperluan kita apa? Kesihatan, masa, keselamatan, selesai urusan. Itu perjalanan. Katalah pagi kita rutin hantar cucu pergi sekolah tu. Perjalanan tu cantik, masa pun cantik, anak cucu pun selamat, kita punya kerja selesai, tak terganggu banjir, tayar tak pancit pun satu kecukupan juga. Cukuplah. Kita punya masalah tak cukup. Kalau cukup, selesai masalah kita. Dan cukup ini bukan mesti duit, salah satunya duit, tapi bukan semestinya duit. Ini pun orang salah faham. Jadi dia semayang duha, dia nak kaya macam tu. Kaya ni surah ayat 1,000 dinar tu pun, yang orang panggil 1,000 dinar tu pun apa? Wa may takillah. Barang siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah bagi rezeki, tambah rezeki di sudut yang dia tak tahu. Takwa ni semualah. Buat titah perintah Allah, tinggal apa Tuhan larang, Allah Ta'ala larang. Takwa lah. Ini semayang duha sampai 10 rakaat. Zuhur tak ke mana, maghrib tak ke mana. Bukan tambah rezeki lagi, potong rezeki dia ada. Ini cukupkan keperluan sampai petang. Cukup keperluan termasuklah duit dan lain-lain kecukupan. Tapi kena buat berapa? Kena buat 4. Kalau dia buat 2 saja, dia dapatlah sedekah sendi tadi. Dapatlah pahala juga. Tambah lagi 2 je. Tambah lagi 2. Baik, yang ketiga apa? Ini mau dengar betul-betul. Pasal ganjaran ni sangat besar. Kata Nabi SAW, hadis daripada Anas, keutamaan solat duha. Nabi SAW bersabda, yang bermaksud barang siapa mengerjakan solat subuh. Dengar. Siapa solat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir, i'tikaf, berzikir kepada Allah Ta'ala sampai matahari terbit, syuruk. Sampai matahari terbit, syuruk. Dan kemudian mengerjakan solat 2 rakaat, maka pahala solat itu baginya seperti pahala haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Nabi ulang 3 kali, riwayat Muslim. Siapa yang mai subuh berjamaah, mesti berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala. Macam tuan-tuan buat ni lah. Tunggu sampai pukul 7. Ni lagi 5 minit, 10 minit dah boleh lah ni. Tunggu sampai syuruk habis. Syuruk tambah 10 minit, dia solat 2 rakaat. Itulah mukadimah duha. Maka dapat pahala haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Nah ni. Ada orang panggil ni solat isyraq, ada orang panggil ni solat duha. Tak apa pun. Just nama saja. Isyraq tu dalam waktu duha dah. Duha tu, isyraq tu beginning of duha lah. Sama. Macam kita lah. Senja dengan malam berbeza. Senja tu malam lah. Dah malam lah tu senja tu. Tapi senja ni mukadimah malam macam tu. Pagi-pagi pun dia ada mukadimah pagi. Tapi dia dah pagi lah, dah duha lah ni. Kejap lagi dah duha lah. Tapi mukadimah duha dalam setengah jam nak naik tu, dia panggil isyraq, syuruk tu. Nama, term of nama saja ada. Pasal saya mengajar benda ni, kadang-kadang orang jumpa saya tak puas hati. Ustaz tu solat isyraq lah tu. Iyalah, tak apalah. Terawih dengan qiyam Ramadan tak sama ke? Sama. Tu pun solat malam, itu pun solat terawih, sama je. Dia pasal masalah bahasa dia jadi pening. Dengan saya dia nak bagi pening lagi. Saya nak tanyalah dalam bahasa Melayu kita ni kan. Contohlah. Sepak, lempang, tampar, tempeling. Apa beza? Ada beza kot sikit-sikit lah. Tapi sama je.
maksudnya ambil tangan ni nak buka muka lah. Itu je cerita dia. Samalah sepak, tendang, terajang. Apa? Sama. Sama. Sepak tu mungkin boleh, tapi angkat kaki nak letak kat orang ataupun benda, itu ialah cerita dia. So jangan rigid sangat, jangan takut sangat dengan masalah nama ni. Seorang anggota polis mesti manusia, betul? Adakah semua manusia polis? Ini mantik ni. Solat isyraq adalah solat duha, tapi duha tak semestinya waktu isyraq tu saja. Duha boleh sampai sebelum zuhur lagi. Tapi isyraq tu mukadimah. Pagi tu waktu duha, the beginning of duha. Itu saja. Sekejap lagi tengoklah dia datang jumpa ni. Betul. Dia tak kisahlah pandangan apa tuan-tuan pun, maksud dia samalah. Habis syuruk 10 minit duha lah tu. Cuma awal duha tu dia panggil isyraq, itu sajalah. Itu saja. Bahasa kita lagi siang, tengah hari, rembang, macam-macam orang panggil kan. Terik, terpanat, macam-macam istilah nak bagi maksud. Maksud dia sama je. Nah, baik. Jadi kena buat ini, datang sembahyang jemaah subuh, kemudian dia tunggu syuruk, lepaskan 10 minit dia sembahyang, tak kisah di sini atau di rumah, dapat pahala haji dan umrah sempurna. Haji dan umrah mabrur tu sempurna tu. Bukan sikit punya pahala, besar. Dan boleh buat bila? Sekejap lagi ya. Tuan-tuan yang boleh buat benda ni masa ada kuliah subuh je. Pasal kita tak duduk sini saja-saja nak tunggu, bila silap-silap tidur lah. Jarang. Jadi kalau seminggu ada 2 kali kuliah subuh, Sabtu Ahad, boleh buat lah. Boleh buat. Kali 4 minggu lah 8 kali. 8 kali pergi haji dan umrah lah. Nak pahala. Tapi percaya juga tuan-tuan, sejak lagi ada yang balik terus tak buat. Itu standard. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin dia buat kat rumah lah kot. Pertama kita huraikan, solat berjemaah ni nak dapat capai dia berjemaah tu kira macam mana? Syarat SOP ni kena ikut. Jemaah ni dikira kalau dia dapat satu takbir sama dengan imam tu paling tinggi markah. Maknanya dua rakaat dia dapat sama dengan imam. Alhamdulillah 100% markah boleh dapat insya-Allah. Cara kedua, dia masbuk pada rakaat pertama. Sebelum rukuk dia dapat masuk, still dia dapat sama-sama dengan imam, penuh full mark jugalah, tapi kurang sikit markah lah. Andai kata dia masuk dah iktidal, rakaat pertama sami Allahu liman hamidah, dia pun Allahu akbar, habis naya aku ni rakaat ke berapa tak tahu dah ni, dah sami Allahu liman hamidah. Dia ikut, ada lagi satu rakaat, alhamdulillah dapat juga capai satu. Tapi satu lagi dia kena tambah, pasal dia masuk rakaat pertama dah iktidal. Ini dikira apa? Alhamdulillah, insya-Allah masih dapat lagi satu waktu dengan satu rakaat dengan imam. Kira okey lah. Dia masuk rakaat kedua pula masbuk juga, tapi masuk orang dah takbir. Dia pun Allah, ni rakaat pertama ke rakaat macam saya tadi lah. Cakap orang sendiri pun itu. Saya masuk tadi imam dah baca surah. Allah, ni rakaat ke berapa ni? Harap-harap satu dah ni. Harap-harap satu, rupanya dua dah. Dah Allahumma hdina fi man hadait. Saya pun aduh, tak apa dah, rugi dah satu. Tapi masih dapat lagi satu. Dapat lagi satu. Tapi kalau saya masuk tadi Allahumma hdina fi man hadait, jangan tepuk dahi, ikut jugalah sembahyang. Tapi lepas bagi salam saya kena tambah berapa? 2. Bermakna fadilat manfaat sebenar bersama imam saya dah tak dapat dah. Itu dah bukan dikira full mark dapat jemaah dah. Cuma dia dapat sah ikut, dan dia kena tambah 2 rakaat lagi dia kena buat sendiri. Yang kat sini saya boleh katakan orang kalau dah dapat tahap macam ni, dia tak dapat lah manfaat yang kita sebut tadi, pasal dia dah lambat yang sampai 1 rakaat pun dia tak dapat.
Walaupun sembahyang sah, teruskanlah sembahyang tu. Baik, dia sembahyang jemaah macam saya sebut tadi, kemudian dia duduk sini, syarat dia lepas tu dia tunggu syuruk, lepas 10 minit dia sembahyang 2 rakaat duha, dia dapat pahala haji dan umrah sempurna insya-Allah 3 kali Nabi ulang. Ustaz, saya ni sembahyang subuh tak dan tadi sakit perut. Saya sembahyang kat rumah, lepas tu saya naik motor, saya datang sini cepat-cepat saya nak dengar ceramah. Kemudian masuk waktu yang disebutkan itu dia sembahyang 2 rakaat. Dapat ke tak? Tak dapat. Syarat mesti sembahyang jemaah. Mesti sembahyang jemaah. Tak apalah, kali ni tak dapat, lain kali cuba lagi lah. Pasal manfaat ni susah, dia kena usaha, dia kena lebih sikit lah. Okey, situasi kedua, dia dapat main masjid dah subuh dengan imam sembahyang cantik punya. Lepas tu ustaz ni boring pula. Ustaz tu menguak 14 kali, dia menguak 20 kali. Ada yang tidur, saya tak boleh ustaz. Ustaz ni kalau mengajar bukan ustaz tu tak bagus, tapi saya ngantuk, dengan dia pun ngantuk. Jadi lepas main subuh, dia cabut kena roti canai depan tu. Lepas tu waktu syuruk, dia masuk balik, dia sembahyang 2 rakaat. Dia dapat ke tak? Tak dapat. Tak dapat. Pasal SOP nombor 2 dia tak ikut. Dia kena itikaf kat sini, dia kena duduk dalam. Okey, zikir ni maksud dia luas. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, selawat tu semua zikir. Khusus yang diajar. Umum zikir, baca Quran pun zikir, baca hadis Nabi pun zikir, baca sirah Nabi pun zikir. Apa sahaja membawa pada mengingati zikrullah, ingat Allah, membawa kepala dan jiwa kepada Allah Ta'ala, apa sahaja yang kita buat, maka dia adalah zikir. Satu hari kita jalan dengan kawan, kita naik kereta pergi ke utara, lalu highway, lalu kampung. Driver bawa kereta, sebelah dia zikir tasbih lah. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, dia zikir. Adakah driver tu tak zikir? Driver pun zikir, tapi zikir dia lain macam sikit. Dia tengok pokok, ya Allah, cantik betul lah gunung ganang kau cipta ni, ya Allah. Besar betul kebesaran kau. Ada air terjun pula kat latar Kijang tu, cantik betul lah, ya Allah. Tengok burung, tengok awan. Hati dia ingat Allah Ta'ala ni. Hati dia ingat Allah Ta'ala. Dia dikategorikan sebagai zikir juga. Sebab itu zikir ni, Quran tu pun zikir nama dia, Az-Zikr. Kadang-kadang ada orang ingat Allah Ta'ala dengan mengenang dosa. Dia duduk diam, astagfirullah, ya Allah, banyak dosa aku dulu. Dia ingat Allah Ta'ala lah tu. Ada orang mengenangkan nikmat Tuhan bagi, ada orang pegang tasbih zikir betul-betul, ada seorang lagi baca Quran. Tak apa. Dan cuan-cuan dengan kuliah ni, kalam Allah, kalam Rasul, dia termasuk dalam zikir. Dia tengah zikir. Jadi ini salah satu perbuatan yang termasuk dalam mengingati Allah Ta'ala. Okey, 2 syarat ni cukup baru boleh. Ustaz, saya ada satu orang ni, dia muka dia nak naik biru tak, hijau pun tak. Rupanya dia tahan buang air kecil. Dia takut kita cakap ni jangan keluar-keluar, dia pun tak keluar-keluar. Pergi tandas tak apalah. Jangan sampai herot muka tu duk keluar kesah nak menahan sesuatu. Takut sangat. Hang bukan pergi makan roti canai, nak pergi tandas, lepas tu biar datanglah balik. Pasal Nabi SAW pun itikaf, tapi setakat pergi tandas tak ada masalah. Janganlah pergi beli sayur ustaz, pergi tengok TV berita sampai masuk balik, tu tak boleh lah. Itu uzur syar'i yang Allah Ta'ala beri. Kita nak buat macam mana kan? Jadi ini boleh buat, insya-Allah kejap lagi kita sama-sama buat. Bukan sama-sama tu berjemaah, buat sendiri-sendiri. Bukan semua sembahyang sunat ni jemaah tau. Sembahyang wajib insya-Allah semua boleh jemaah, termasuk sembahyang jenazah, sembahyang Jumaat. Sembahyang wajib memang digalak jemaah, tapi sembahyang sunat ada yang berjemaah, ada sendirian berhad. Apa yang sembahyang sunat yang berjemaah? Sembahyang Aidil Fitri, Aidil Adha, gerhana bulan, gerhana matahari, minta hujan. Itu semua solat tarawih jemaah. Ada tak sembahyang sunat yang mesti kena buat sendiri je? Ada. Tahiyatul masjid boleh buat jemaah. Tiba-tiba Tok Bilal semangat satu macam, kan dapat 27 darjat. Hadis pun tak ada Nabi larang. Apa salah yang kita buat? Dia pun, mam, berkata, mam, saya qomat, imam buat sembahyang sunat 2 rakaat, qabliyah, ba'diyah.
Sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid jemaah, pening kita. Sat lagi lori jais pun datang angkut semua. Dengan imam-imam, dengan pengurusi, dengan ustaz-ustaz tu pun angkut sekali. Tak boleh, tak boleh. Nehi tompiarhi, tak boleh. Jangan buat pasal. Jadi bukan semua benda yang kita boleh. Jadi duha ni keutamaan dia sendiri. Cuma kadang-kadang ustaz-ustaz sekolah biasa dah nak mendidik jiwa anak-anak, nak mengajar tu, sesekali dia buat jemaah lah program ni, tak apalah. Sama Qiyamul Lail kita buat malam-malam tu, Ramadan tu, asal sendiri solat tasbih, solat hajat ni, tapi pasal nak galakan, nak mendidik jiwa, nak mendidik, kadang-kadang buatlah jemaah macam tu lah. Tapi dia asalnya sendiri, lepas daripada tarawih, lepas daripada bulan Ramadan, buatlah sendiri-sendiri kat rumah, buat sendiri balik. Tu dia sebenarnya. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah solat ini juga adalah solat taubat, solat duha. Sama dengan solat taubat. Solat ta'awabina hina taramadul fisal, kata Nabi SAW daripada Zaid bin Al-Qam, hadis riwayat Muslim juga. Solat orang-orang yang kembali, awabin, ialah ketika anak unta kepanasan. Ni dah ngam dekat 7.30. Saya pun berhenti insya-Allah 7.30. Biasa kula subuh macam tu lah. Nabi kata solat awabin, solat orang yang kembali, solat orang yang bertawab kepada Allah Ta'ala, ialah ketika anak unta kepanasan. Nanti saya hurai kenapa Nabi SAW bagi simbolik anak unta kepanasan. Tapi dia nak cerita solat duha ni solat taubat juga. Tapi solat taubat tak semesti waktu duha. Solat taubat lepas zuhur boleh, malam boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau siapa buat solat duha, dia juga adalah solat taubat. Tak payah tambah niat, tak payah usolli sunatan duha wal taubat, tak payah. Dia automatic lah, 2 in 1. Ini pun susah kan nak faham. Minum kopi 4 dalam 1 boleh, semayang ada 2 dalam 1 tak boleh terima. Dia solat taubat juga. Habis ustaz, saya nak niat solat duha ke solat taubat? Lantaklah apa-apa pun, 2 dalam 1. Tapi niatlah solat duha, automatik dapat solat taubat macam tu. Yang tadi dapat pahala dari haji dan umrah, janganlah tak pergi haji pula. Ni pun satu PL juga. Dia pergi cocok, habis keluar duit tabung haji dia 20,000. Ada satu haji ni, contohlah, kawan dia pun tanya, Mat, apa hal kau ni motor baru beria-ria sangat ni? Pencen kau pergi kurang aku je. Mana dapat duit banyak-banyak ni? Dulu dah nuntuh ni. Aku pergi keluar semua duit tabung haji aku. Dah pasal apa? Haji belum pergi lagi. Aku bulan ni je 8 kali pergi haji dan umrah dah. Kita pun tengok dia atas bawah, kecil besar. Aku tengok kau kat sini je, bila masa kau pergi haji ni? Tu ustaz satu tu datang daripada Rawang ke mana tu, dia cakap kalau buat solat ni dapat pahala haji dan umrah sempurna. Haji aku dah pergi 8 kali, umrah aku dah pergi 8 kali bulan ni. Rasa nak ambil kursi buh kat kepala dia. Itu pahala haji dan umrah. Syariat itu tak gugur juga. Jangan pergi cocok pula duit kalau saya nak kena tanggung pula benda ni. Tak nak pergi haji dah, pasal dah tiap-tiap bulan pergi haji. Nayah. Itu pahala haji dan umrah. Siapa-siapa tak dapat pergi haji, insya-Allah lah dia buat solat ni ikut syarat tadi, dapatlah pahala juga. Haji ni kalau mampu, kadang-kadang kita mampu duit, giliran tak sampai. Kadang-kadang giliran dah sampai, kaki, lutut, pinggang kesihatan tak bagi pergi. Kadang-kadang semua dah okey, COVID-19 punya hal pula. Macam-macam lah. Ada orang sampai meninggal tak dapat pergi, tapi Tuhan Maha mengetahui. Ada simpanan, buat haji badal. Haji badal, syarat kena orang yang nak dibuat tu, orang yang kita nak buatkan haji dia ni, mesti ada niat nak pergi haji. Kalau orang tu di hidup dia pun memang dia tak nak pergi haji, anak cucu tak sagatal lah pergi buatkan badal haji. Sudahnya kena bedal je duit tu. Pasal individu tu sendiri tak ada niat nak pergi. Macam mana nak tahu niat tak niat ni? Dalam hati dia cakap pun tak pernah, rasa teringin pun tak pernah, simpan pun tak ada, akaun tabung haji pun tak buka. Dan bila di hidup dia kita sebut pasal haji, dia tak nak dengar. Tapi luar negara 10 tempat dia boleh pergi. UK ke, Australia ke, kalau dia nak pergi private dia dah boleh pergi dah.
tapi dia tak pergi, anak cucu pun sayang dengan orang dah meninggal ni, tolonglah saya nak buat badal haji. Kita nak tanya dulu, arwah ada niat nak pergi ke tak? Kalau cak ada adik baik beli kipas, sedekah kat masjid tu lebih bagus, niatkan pahala bagi kat orang tua ni, daripada awak cuba buat. Pasal inna amalu bin niat. Kalau dia cak dia niat, saja-saja penting puasa kita nak gantikan puasa, buat apa? Kita gantikan arwah punya puasa kalau dia tak sempat ganti, dan dia orang yang memang nak puasa, kita bayarkan fidyah dan sebagainya, tapi dia memang perangai tak nak puasa. Apa faedah kita ganti? Tak boleh. Hidup dia penting, mabuk lagi, suami dia kaki mabuk, memang tak pernah puasa, isteri pergi tolong gantikan. Buat apa? Dia tak ada niat. Semayang, hidup orang tak nak semayang, kita nak gantikan semayang dia, macam mana? Tak boleh. Jadi itu. Jadi inilah 4 manfaat solat duha. Pertama, kalau kita buat 2, sedekah sendi dapat 360. Secara tak langsung 2 rakaat itu juga solatnya taubat. Secara tak langsung, kalau kita buat sat lagi ni, kita dapat pahala haji dan umrah sempurna. Lepas sembahyang jemaah, kita duduk sini sampai lepas syuruk 10 minit, kita buat dapat pahala. 2 rakaat saja boleh dapat semua ni. Dan kita tambah lagi 2, kita dapat Allah cukupkan keperluan pagi sampai petang. Inilah solat duha. Ngam-ngam 7.30. Jadi boleh buat selalu, boleh buat 2 rakaat minimum, 4 rakaat cantik, 6 pun boleh, 8 pun boleh, tak ada batasan. Selama mana dia masih dalam waktu duha. InsyaAllah, terima kasih tuan-tuan. Ini sedikit perkongsian lah. Cara saya cakap ni kadang-kadang macam ustaz pun tak, ya pun tak, macam menyembang pun ada. Siapa tak mau serius sangat. Kalau tak tuan-tuan ngantuk, saya ngantuk. Ni nak jalan jauh ni, balik Rawang ni. Kita tukar lah. Apa pun mesej 4 hadis kita dah sampaikan. Secara teknikal saya dah perincikan. Maklumat insyaAllah semua sampai. Yang penting tuan-tuan faham, manfaat tu boleh dibuat. Ini satu pengajaran baru, dan baru kita rasa nak buat, dan baru kita rasa seronok. Kenapa kita rasa nak buat solat duha ni? Baru kita tahu ada 4 manfaat besar. InsyaAllah rezeki kita jumpa lagi. Saya mohon maaf, terima kasih atas jemputan. InsyaAllah rezeki kita tu, tuan-tuan tu buat lepas ni. Kalau nak buat kat rumah pun tak apa, tapi kalau kat rumah kan dah tengok karipap ke apa, jadi lain lah. Buat je lah kat sini. Buat 2 minimum, rajin tambah lagi 2, dapat complete set 4 manfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak tutup mic ni?